Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Okey, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat di rumah ya. Mungkin masih lagi tengah makan ketupat dan lemang. Kita masih lagi dalam rayakan sebulan gitu. Okey, baiklah. Kita masih lagi dalam topik yang sama sebelum ni. Sebelum kita ber-PDPR, topik iaitu panjang, jisim dan juga isi padu. Jadi seperti yang cikgu dah bagi tahu dalam kelas, untuk peringkat kamu di tahun 6 ini, topik panjang, jisim dan isi padu ni dia lebih pada berfokus kepada kaedah penyelesaian masalah. Dia kalau sebelum ni pada tahun 4 dan tahun 5 kamu belajar asas macam mana nak tukar. Contohnya sentimeter kepada meter, nak tukar kepada mililiter kepada liter, kilogram kepada gram. Macam mana nak guna operasi dalam menggunakan melibatkan unit. Adakah sama dengan operasi tidak melibatkan unit? Ini semua tu kamu dah belajar dah. Jadi berbekalkan pengetahuan kamu tu, kita nak aplikasikan dalam penyelesaian masalah ni. Soalan penyelesaian masalah ni lebih kepada soalan yang aras tinggi lah. Melibatkan kamu kena berfikir dengan lebih sedikit untuk mengenal pasti macam mana kita nak selesaikan soalan dia. Okey, jadi cikgu akan tunjuk mungkin dalam 2 contoh dan lepas tu buat latihan, nanti kita akan cuba bincang lah macam mana kita nak selesaikan soalan. Okey, untuk soalan yang pertama ini, kita tengok soalan yang pertama. Okey, dia bagi satu bandar W, X, Y dan juga Z. Okey, maklumat yang diberi adalah bandar X ke bandar Z adalah 75 kilometer. Itu maklumat yang diberi yang pertama. Okey, yang kedua adalah jarak X ke Z adalah 3 kali jarak W ke X. Ini maklumat yang dibagi ni. Dalam penyelesaian masalah penting untuk kamu kena pasti dulu apa maklumat yang dia bagi. Soalan tu dia bagi apa? Okey, lepas tu kita tengok soalan pertama dia apa. Okey. Hitung jarak dalam kilometer W dengan X. Dia nak cari yang ini. Dia nak cari daripada W pergi ke X ni berapa. Itu soalan dia nak. Okey, jadi kita kena boleh selesaikan lah. Macam mana kita nak selesaikan? Okey. Ingat balik tadi. Dia dah bagi tadi maklumat dia. X ke Z ni 3 kali jarak WX. 3 kali ni maksud dia apa? Ingat balik. 3 kali. Kali maksudnya darab. Jadi kita tahu X, Z adalah sebenarnya 3 darab WX. 3 darab WX. X ke Z dia dah bagi ke belum? Dia dah bagi dah. X ke Z adalah 75 km. Jadi 75 km sama dengan 3 darab WX. Okey, ingat balik. Unknown dalam darab. Contohnya kita cuba buat. Okey, 8 sama dengan 4 darab 4 darab A contohnya. Apakah nilai A? Macam mana kita nak cari nilai A? Ingat, bila anu dalam darab, kita mesti bahagi. Nak dah cari A, 8 bahagi 4. Sama juga konsepnya di sini. Nak cari WX, kita kena bahagi. WX sama dengan 75 km bahagi dengan 3. Okey, dah dapat macam ni. Kita boleh terus buat dalam bentuk lazim. 75 km bahagi 3. Okey, dalam CV3 ada 7. Tak ada. Yang paling hampir 6. 6, 2 di atas. 6 turun 5. Dalam CV3 ada 15. 5, 15. Okey. Jangan lupa unit. Jadi kita dapat WX sama dengan 25 km. Dah selesai soalan pertama. Okey, ingat
Unit mesti tulis. Tak tulis unit salah. Meskipun jawapan kamu 25 ni betul. Tapi kamu tinggal unit. Maka salahlah ia. Satu kerugian. Jadi tolong alert. Okay. Dah selesai soalan pertama. Tengok soalan kedua pula. Yang B ni panjang sikit. Haikal bertolak daripada bandar W ke rumah ibunya di bandar Z. Okay. Bandar W. Ke daripada ujung ni sampai ke ujung ni. Dia memandu terus ke bandar Z dengan laju yang seragam. Apa maksud laju yang seragam ni? Laju yang seragam ini maksud dia adalah kelajuan yang tetap. Kalau dia bawa contohnya 80 km sejam, 80 km sejam je daripada W sampai Z, itu maksud seragam. Okey. Jika perjalanan sejauh 40 km mengambil masa 30 minit, hitung masa dalam jam yang diambil bagi perjalanan W ke Z. Okey. Kita keluarkan dulu maklumat apa yang ada. Okey, ni yang tadi ni soalan A. Okey, kita nak buat soalan B pula. Okey. Dia kata dia bawa W Z. Okey, sekarang WZ ni berapa jarak dia? Ingat balik tadi kita dah cari X. Tengok balik gambar tu. Tengok balik soalan. Yang ini tadi berapa tadi? WX. WX tadi kita dapat 25 km. Jadi W ke Z, tambahlah 25 tambah 75, kita akan dapat 25 km tambah 75 km. Okey, kita akan dapat 100 km. Maknanya 100 km ni apa? 100 km ni adalah jarak W ke Z. Okey, sekarang kita dah dapat jarak. W ke Z adalah 100 km. Okey. Selesai, kita tengok dulu. Okey. Apa lagi soalan dia bagi? Jika sejauh 40 km mengambil masa 30 minit, hitung masa dalam jam. Kena perhati betul-betul ni, dalam jam. Okey, dia kata kalau 40 minit 40 minit pada 40 kilometer. Jangan tertukar Okey, kalau 40 kilometer dia ambil masa 30 minit. Sekarang ni kita nak cari berapa kilo? Kita nak cari yang 100 kilo ni. Jadi 100 kilo berapa? Okey. Macam mana kita nak cari? Jadi kita kena cari dulu. Yang mudahnya kita kena dapatkan dulu 1 kilo. 1 kilo berapa masa yang dia dapat? Okey, macam mana nak buat? Senang saja. Kita ambil 40 km, kita bahagikan dengan 30. Okey. 40 km ni kita bahagikan dengan 30. Untuk dapatkan berapa minit dia tu. Okey. Okey, terus kita buat. Okey, nak lagi mudah. Kita tak nak buat cara macam ni. Kita buat yang ni dulu. Ingat, boleh potong sifar. Jadi tinggal 3 dengan 4. Jadi kita boleh buat sambung ni ya. Alamak, contoh pula, tak apalah. Halal kalau ini ya. Okey, 3 bahagi 4. Okey, ingat balik bahagi melibatkan perpuluhan. Dalam sifar 4 ada 3. Tak ada 3, yang paling hampir pun tak ada juga. Jadi kita kena letak sifar 3. Tambah titik perpuluhan, tambah sifar. Okey, bawa turun. Dalam sifar 4 ada 30. Tak ada juga. Yang paling hampir ada 28. Berapa darab 4 dapat 28? 7 tolak 28. Okey. Jadi tolak macam biasa, dapat 2. Ada baki lagi, kita tak nak baki. Bila libatkan perpuluhan, kita tak nak baki. Jadi kita tambah lagi sifar. Okey, dalam sifar 4 20. Okey, ada. Jadi 5. 20. Jadi titik bulannya di sini. Jadi kita dapat di sini adalah 1 kilometer bersamaan dengan sifar perpuluhan 75 minit. Okey. Jadi kalau 100 kilometer
Macam mana? Dia gunakan operasi apa? Kita guna operasi darab. Jadi sifar 0.75 darab 100. Nak buat bentuk lazim ke? Boleh juga nak buat bentuk lazim, tak ada masalah. Tapi ada cara lagi mudah. Kenapa kita nak buat cara susah, ya tak? Okey. Jadi kalau darab, gerakkan titik ke kiri atau ke kanan. Ingat balik. Ingat balik badar. Darab ke kanan. Gerak berapa kali? Ada berapa sifar? Ada 2 sifar. Jadi gerak 2 kali. 1, 2. Jadi kita dapat 75 minit. Siap ke? Dah siap ke? Adakah kita dah siap? Okey. Tengok balik soalan. Dia nak dalam hitung masa dalam jam. Kita kira tadi minit. Tapi dia nak dalam jam. Macam mana minit nak tukar kepada jam? Ya, daripada kecil kita nak tukar kepada yang besar, kita kena buat apa? Ya, kita kena bahagi. Nak bahagi apa? 1 jam berapa minit? 60. Bagus. Jadi kita bahagilah. 75 bahagi 60. Sifir 60. 60 senang sangat. Sifir 6 tambah je sifar kat belakang. Okey, jadi 1, 6, 5, 7 tolak 6, 1. Okey. Okey, ada apa kita nak buat? Tambah titik, tambah sifar, turun. Okey, kalau nak buat juga sifir 60 ni, buatlah. Boleh je sebenarnya kita buat sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30. Jadi kalau sifir 60, tambah je sifar belakang. Macam tu. Siap sifir 60. 150 ada? Tak ada, yang paling hampir yang ini. Berapa? 2. Ada baki lagi, tambah lagi sifar. 300 ada? Ada. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tolak. Okey. Sifar. Tak ada. Titiknya kat mana? Ingat balik. Selepas titik, ada 2 nombor. Jadi kat mana? Selepas titik 2 nombor, kat mana letaknya? Kalau kan boleh ambil sama sini, letak kat sini. Cek balik, semak balik. Selepas titik ada 2 nombor tak? Sama tak dengan soalan? Selepas titik, 1, 2. Maka betul lah. Jadi jawapan dia 100 km. Dia ambil masa selama 1.25 jam. Dah menjawab soalan. Nampak tak pening sikit. Okey, tapi tak apa. Yang penting dapat. Okey. Jadi, bila soalan penyelesaian masalah ni adalah penting, yang pertama sekali kamu kena tahu dulu. Kena tahu maklumat yang dia bagi tu apa. Bila menyelesaikan soalan masalah ni. Kenal pasti. Kenal pasti maklumat dia beri. Tengok soal, apa maklumat dia bagi tu. Kalau boleh keluarkan. Okey. Yang kedua, soalan nak apa sebenarnya? Soalan nak apa? Soalan nak apa? Kita tak boleh buat kira-kira sesuka hati kita. Kita mesti buat kira-kira yang menjawab soalan. Okey, yang ketiga. Okey. Kena pasti. Kena pasti lagi sekali. Operasi. Keempat. Pastikan unit betul. Kalau kamu bagi jawapan tadi, kamu bagi 75 minit tadi. Salah. Terus salah. Walaupun sebenarnya betul lah 75 minit. 1.25 jam sama dengan 75 minit. Tapi salah. Sebab soalan dah jelas-jelas nyatakan dia nak dalam jam. Jadi sangat penting kamu bila baca soalan, kalau baca soalan ni, kalau boleh ni. Gariskan macam ibu buat ni. Gariskan ke, bulatkan ke. Ambil ni maklumat-maklumat penting ni, gariskan. Kata-kata kunci ni, hitung jarak dalam kilometer dia nak apa.
Jadi supaya kamu tak tersalah, tak syok sendiri jawab. Soalan minta lain, kamu buat lain. Macam kamu pergi kedai lah, cikgu dah cakap banyak kali lah. Kamu pergi kedai, kamu order nasi goreng kampung. Okay, yang sampai mi goreng basah. Tak kena kan? Sama juga soalan minta lain, kamu bagi lain. Tak idea lah. Okay, boleh? Okay, kita tengok contoh yang kedua pula. Yang kedua. Okay, kita tengok soalan yang kedua ni. Okay, Zam membeli sebotol jus anggur yang mempunyai isi padu 4.5 liter. Jus tersebut dituang secara sama banyak ke dalam biji gelas. Dia minum 4 gelas daripadanya. Dahaga betul Zam ni, sampai 4 gelas dia minum ya. Hitung isi padu dalam mililiter jus anggur yang Zam minum. Okey. Okey, juga kata tadi kita kena cari apa yang isi dia. Yang pertama, maklumat apa soalan dia bagi. Okey, dia kata sebotol jus anggur isi padu dia 4.5 liter. Dituang sama banyak. Ingat balik, sama banyak ni operasi apa? Ke dalam 12 biji gelas. Dia minum 4 gelas. Okey, jadi soalan nak apa? Soalan nak isi padu dalam mililiter jus anggur yang Zam minum. Okey, kita dah dapatkan maklumat. Sekarang kita nak selesaikan. Okey, jadi sebotol yang senang kita buat keluarkan. Okey, sebotol ada 4.5 liter. Okey, dia tuang daripada 4.5 liter ni, dia tuang sama banyak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggaplah ada 12 ni. Ke 12 gelas. Jadi operasi apa sama banyak ni? Ingat, sama banyak operasi bahagi yang dituang satu gelas. Setiap gelas ni sama. Okey. Dia minum 4 gelas. Okey. Zam minum 4 gelas. Soalan nak dalam mililiter yang dia minum ni lah. Yang 4 gelas ni kita nak tahu. Dalam 4 gelas ni berapa mililiter dia minum. Okey, jadi langkah pertama kita kena tahu dulu dalam satu gelas ada berapa mililiter. Okey, kita dah tahu tadi. Bila dia kata sama banyak, operasi bahagi. Tapi dia bagi dalam liter. Jadi tak payah pening kepala. Macam mana liter kita nak tukar kepada mililiter. Okey, ingat balik. Macam mana liter nak tukar kepada mililiter. Okey. Jadi liter nak tukar kepada mililiter, kita kena buat operasi darab. Nak darab berapa? 1 liter berapa mililiter? 100, 10, 1000, 10,000, sejuta? Okey, 1000. Jadi 4.5 liter darab dengan 1000. Nak buat bentuk lazim? Boleh. Tapi cikgu suka buat cara senang. 4.5 gerak ke kanan. Darab gerak ke kanan. Gerak berapa kali? Ada berapa sifar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dapat 4.500 mililiter. Okey. Jadi kita tahu dalam sebotol, sebotol, cikgu siap lukis lagi lain macam botol dia. Okey, kita tahu dalam sebotol ni ada 4.500 ml jus anggur. Jadi dia tuang, nampak dia tuang ni, dia tuang ni, dia tuang ni. Okey, kita kena bahagi dengan 12 gelas. Jadi buatlah dalam bentuk lazim 4.500 bahagi 12. Kalau yang hafal sifir 12 boleh terus buat. Kalau tak hafal sifir 12 kena buat sifir lah. Tak ada pilihan lain. Okey, jadi cikgu buat terus 12 tak ada. Okey, 3, 36. Okey, tolak 3, 10, 15 tolak 6 berapa? 9. Turun sifar. 90. Okey, dalam sifir 12 ada 90. 60, 72 ada. Tak ada.
Ada? Tak ada. Okey. Paling hampir adalah alamak, cikgu dengar 7, 12, 3. Okey. 7. 7 kali 12 berapa? 84. Okey. Jadi tolak macam biasa. 6 turun. Okey, dalam sifir 12 ada tak 60? Okey, ada 5. Okey, siap. Lupa pula tulis unit. Okey. Jadi kita tahu dalam satu gelas ni ada 375 mililiter jus anggur. Jadi soalan, tengok balik soalan. Soalan nak satu gelas ke? Soalan nak apa? Soalan nak yang Zam minum. Zam minum berapa banyak? Zam minum 4 gelas. Jadi kita dah tahu dah kalau satu gelas ni 375, kalau 4 gelas operasi apa? Nak buat darab boleh, nak buat tambah boleh, tapi mudah kita buat darab lah. 375 mm darabkan dengan 4. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. Tambah dengan 2, 30. 3 darab 4, 12. Tambah dengan 3. Dapatlah 1500 ml. Okey, semak balik. Soalan nak dalam mililiter ke nak dalam liter? Soalan nak dalam mililiter. Jadi, siap dah lah. Jadi 4 gelas bersama dengan 1500 mililiter. Siap. Okey. Boleh tak? Okey, dahsyat cikgu nak tanya pula. Boleh tak kalau cikgu tak nak tukar dulu kepada mililiter ni, cikgu nak pakai je 4.5 liter tu dulu. Boleh juga. 4.5 kamu bahagikan dengan 12. Dapat jawapan, darab dengan 4. Jawapan akhir tu barulah kamu tukar kepada mililiter. Pun boleh, tak ada masalah. Jawapannya akan sama. Kalau kiraan kamu betul, jawapannya akan dapat sama. Okey. Okey, boleh? Okey, nanti. Jadi apa yang cikgu nak tekankan kat sini, benda yang sama juga cikgu bebel dalam kelas. Pastikan bila penyelesaian masalah ni, kamu kena bacalah 2 kali lah kurang-kurangnya. Jangan baca sekali terus dengan penuh keyakinan jawab. Okey, lepas baca, okey baca kali pertama kamu scan dulu. Baca scan, tengok dulu. Okey, kali kedua baca sambil kamu gariskan isi-isi penting. Gariskan apa soalan nak, apa kata kunci yang menunjukkan operasi apa yang terlibat, soalan nak dalam unit apa. Okey, lepas tu barulah kamu mula menjawab. Okey, nak keluarkan, nak tulis dalam gambar rajah pun tak apa, macam cikgu lukis botol yang comel tu kan. Boleh juga. Keluarkan untuk gambar rajah pun kamu lebih faham. Lepas tu barulah kamu jawab. Dah jawab. Okey. Jangan jawab. Okey, dah siap, terus tengok soalan seterusnya. Semak balik, tengok balik soalan tu. Jawab ke tidak soalan? Betul tak unit yang kamu bagi jawapan tu? Semak balik. Okey, kalau dah betul semua, okey. Barulah dikira siap. Okey? Boleh? Cikgu harap latihan cikgu bagi tu cuba buat. Okey. Nanti kita akan cuba bincanglah macam mana. Okey? Baiklah, setakat itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Okey, ada apa-apa soalan macam biasa boleh terus WhatsApp cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.